بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا سيدنا ومولانا محمد الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار، جعلنا الله تعالى وإياكم من الذين على منهج النبي ساروا، آمين يا رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة، والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. وهكذا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi dalam kuliah yang bercahaya insya-Allah, kerana kita membaca kata-kata yang penuh dengan cahaya, hadis-hadis yang penuh dengan cahaya, yang mencahayakan diri kita, zahir dan batin kita, juga mencahayakan hati dan kehidupan kita, iaitu hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan membaca kitab Al-Jami' As-Saghir karangan Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, ila an qala في الحديث الخامس والأربعون، حديث yang ke-45, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abdil mawaddata liman waddaka fa innaha athbatu." Masya-Allah, hadis ini kitab ini keistimewaannya setiap satu hari ada tajuk baru. Sebab kitab ini dia ikut huruf hijaiyah. Yakni beliau Al-Imam As-Suyuti menuliskan semua hadis yang mula dengan huruf alif, dengan huruf A sampai habis. Lepas tu dia akan membaca hadis, menulis hadis yang mula dengan huruf ba, dan begitu sampai huruf ya. Jadi di dalam huruf A ini setiap satu hadis dia ada tajuk lain. Jadi setiap malam insya-Allah, alhamdulillah, kita dapat mendengar satu ilmu baru, hadis baru, tajuk baru, dan semuanya daripada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis yang 45 tentang cinta. Tentang cinta. Rasulullah SAW ajar kita dalam hadis ni, abdil mawaddata liman waddak, ay azhir nadban al-mahabbata syadidah liman akhlasa hubbahu lah. Maksudnya, tunjukkanlah, zahirkanlah cinta kamu kepada orang yang ikhlas mencintai kamu. Allahu Akbar. Hadis ni ajar kita tawaduk. Jangan kita sombong, tidak menunjukkan cinta kita kepada orang yang cinta kepada kita. Kalau ada orang cinta kita, hormat kita, sangat muliakan kita, kita kena balas juga sama.
Dia cinta kita, kita kena zahirkan juga cinta kita kepada dia. Apa? Kita kena tunjukkan hormat kita kepada dia. Kita kena zahirkan perkara itu. Ini sunnah. Ini sunnah antara ajaran Rasulullah SAW kepada kita. Kenapa? Apakah faedah? Apakah faedah jika kita menzahirkan mawaddah, iaitu mahabbah kita kepada, cinta kita kepada orang yang cinta kepada kita? Qala sallallahu alaihi wasallam fa innaha athbat. Sesungguhnya perbuatan begitu, yakni menzahirkan cinta kita kepada orang yang mencintai kita, perkara itu menjadi asbab cinta itu tetap kekal dan lebih mendalam cinta itu. Dan hadis ini boleh juga digunakan kepada pasangan, kepada suami isteri. Kepada suami dan isteri. Kalau suami nampak isterinya cinta kepada dia, suami itu dikenal zahirkan juga. Jangan rasa cukup dengan hati aku memang cinta. Orang kata macam tu. Aku memang cinta kamu. Tak, Nabi SAW dah ajar kita. Zahirkan, zahirkan. Tak cukup cinta tu ada dalam hati sahaja. Kita kena zahirkan juga. Jadi, seorang suami, dia kena zahirkan cintanya kepada isteri. Dia kena tunjuk dia. Dia kena bagi isterinya nampak, dengar cintanya kepada dia. Macam tu juga terbalik, isteri. Seorang isteri, dia kena zahirkan cintanya kepada suami. Kalau mereka lebih suka untuk supaya kalau mereka suka cinta mereka kekal dan lebih mendalam lagi masuk dalam hati mereka, kena zahirkan cinta. Macam tu juga bukan antara suami isteri saja. Kalau kawan baik, kalau kawan kita macam ditunjuk selalu hormat, adab, kalau cakap dengan kita dicakap dengan baik, selalu bagi hadiah, ditunjuk cinta dia kepada kita. Kita kena juga balas dengan cara yang sama. Supaya cinta antara kita kekal. Supaya cinta kepada kita di antara kita kekal. Ikhlas yang di dalam hati kita terhadap orang lain kekal. Wahakadha. Jadi ini ajaran Rasulullah SAW. Sebab itu di satu hari ada seorang sahabat. Kisah ni ajib sikit. Ada seorang sahabat duduk bersama Rasulullah. Ketika beliau duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba lalu satu lelaki dari sebelah mereka jauh sikit. Maka sahabat tu nampak kepada lelaki tu ketika lalu. Lelaki tu dia terus bagi tahu Rasulullah. Dia kata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mencintai lelaki ni. Aku cinta dia. Aku suka dia. Lillahi ta'ala, yakni kerana Allah. Aku suka dia kerana Allah. Yakni dia sukanya kepada sebab dia ibadah banyak, akhlak, ada pemurah hati." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terus dia kata kepada sahabat tersebut. Dia kata, "A'lamtahu? Adakah kamu telah memberitahu kepada dia yang kamu mencintainya?" Dia kata, "Tak." Sahabat tu pun terkejut. "Kenapa aku perlu bagi tahu?" Nabi SAW dia kata, "Tak, bagi tahu dia." Bagi tahu dia. Itu lebih baik. Itu menjadi sebab cinta kamu kepadanya dan dia cinta kepada kamu kekal. Perkara tu kekal. Dan orang Islam saling mencintai, perkara tu wajib. Perkara tu sunnah. Perkara tu baik. Perkara tu menambahkan pahala. Jadi Rasulullah suruh sahabat itu pergi kepada orang itu, bagi tahulah kepada dia yang kamu suka dia. Itu sunnah. Itu antara sunnah. Jadi kalau kita jumpa orang yang kita suka, kita cakap sama dia, "Ana uhibbuka fillah." Saya mencintai kamu kerana Allah. Ana uhibbuka fillah. Saya suka kamu kerana Allah. Bukan kerana dunia, bukan kerana apa-apa yang lain. Ana suka kamu lillah. Dan kalau orang kata kepada kita, "Saya suka kamu lillahi ta'ala." Saya uhibbuka lillah. Haruslah kita menjawab kepada dia, "Ahabbakallah kama ahbabtani." Semoga Allah mencintaimu seperti mana kamu mencintaiku.
Ini jawapan kepada orang yang mengucap kepada kita, uhibbuka fillah. Saya cinta kamu lillahi ta'ala. Dan ini sunnah. Sunnah kalau kita cinta kawan kita, kita kena zahirkan. Kita kena bagi tahu kepada dia, saya suka kamu lillahi ta'ala. Saya suka kamu. Dan kalau orang kata kepada kita macam ni, kita kena jawab, kita kena belajar doa tu. Kita jawab kepadanya, semoga Allah mencintai kamu. Seperti ke mana kamu mencintai saya. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi. Wa mimma yajlubul mawaddata. Ahsanallahu ilaikum. Ajzakumullah khair. Barakallahu fikum. Illuhami. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Manawi rahimahullahu ta'ala dalam syarahnya kepada hadis ni, dia kata antara asbab yang menambahkan cinta di dalam hati orang Islam antara satu sama yang lain, menambahkan mawaddah, iaitu saling mencintai satu sama yang lain, iaitu al-ibtida'u bisalam. Hendaklah kita mendahulukan orang dengan salam. Kita yang mendahulukan. Sebelum dia mengucap salam kepada kita, kita ucap salam kepada dia. Sebelum dia menziarahi kita, kita mendahulukan dia. Kita menziarahi dia terlebih dahulu. Perkara itu antara perkara yang mengekalkan cinta dan mahabbah dan kasih sayang antara satu sama yang lain. Ini antara asbab yang menguatkan mahabbah. Baik, ini hadis yang ke-45. Hadis yang ke-46. 46, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis daripada Jabir radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibda' bi nafsika fatasaddaq 'alaiha. Fa in fadala shay'un fali ahlika. Fa in fadala shay'un 'an ahlika falidhi qarabatika. Fa in fadala 'an dhi qarabatika shay'un fahakadha wa hakadha. Masya-Allah. Hadis ini sebagai satu kaedah di dalam sedekah dan nafkah atau untuk memberi bantuan kepada orang lain. Ini kaedah kita kena ikut susunan yang disusunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sanadnya sahih. Hadis ini sanadnya sahih. Maksud hadis tersebut dan hadis yang sebelum itu yang tentang cinta itu sanadnya hasan. Hadis yang tersebut ini, ibda' bi nafsika, mulakanlah dengan diri kamu sendiri. Kalau mahu memberi makanan atau sedekah, mulalah dengan diri kamu sendiri terlebih dahulu. Berikan sedekah dan makanan kepada diri sendiri terlebih dahulu. In fadala syai', kalau ada lebih daripada itu, maka berikanlahnya kepada keluarga kamu, kepada isteri. Dan kalau dah beri kepada isteri dan ada lebih lagi, maka hendaklah memberinya kepada karabat, iaitu saudara-saudari kamu yang dekat daripada karabat kamu. Kalau ada lebih lagi, masih ada harta lagi, masih ada rezeki lagi, maka fahakadha wahakadha. Maka Nabi SAW kata, hendaklah kamu banyakkan sedekah. Begini. Yakni Nabi SAW kata, hakadha. Begini dan begini. Yakni banyak-banyak bagi sedekah kepada orang lain. Jangan, yakni maknanya jangan simpan harta kamu begitu tidak memberi sedekah bantuan kepada orang lain. Taib. Syarah hadis ini, ibda' bi nafsik. Yakni mulakanlah dengan diri kamu sendiri terlebih dahulu. Berikanlah sedekah kepadanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa-apa yang kita memberi kepada diri sendiri, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata itu sedekah juga. Jadi kalau kita belanja diri kita makan, belanja diri kita baju, itu juga kiranya sedekah. Itu kiranya juga sedekah.
khususnya apa? Tapi itu sedekah kalau itu dari halal. Kalau itu rezeki yang halal, baju yang halal, kerja yang halal, harta yang halal, itu dikira sedekah. Thumma in fadala, dan kalau ada lebih daripada nafkah atau harta yang kita bagi kepada diri kita sendiri, maka hendaklah kita memberi kepada isteri kita. Yang kedua terus isteri kita dan anak-anak. Selepas tu kalau ada lebih lagi, kita kena bagi kepada kerabat kita. Kerabat kita yakni sepupu, anak saudara, adik-beradik, makcik, bakcik, atuk, nenek, macam tu. Kita kena bagi kepada mereka juga. Semua yang dekat-dekat daripada kita. La ilaha illallah. Dan perkara ni biasanya dibincang di bab nikah di dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Berbincangan dia agak panjang sebenarnya. Hadis ini kita kalau nak syarahnya dengan terperinci tentang sedekah, nafkah ke siapa yang terlebih dahulu, isteri ke atau anak, ibu bapa atau isteri macam tu, terlalu panjang dan perkara tu biasanya dibincang dengan secara luas dan terperinci di dalam kitab fiqh. Di dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Sebab perkara ni juga dari segi hukum. Perkara ni bukan perkara yang biasa macam tu atau adab. Perkara ni dari segi hukum. Sekiranya kalau ada satu makanan sahaja, kita tidak mempunyai selainnya. Kita wajib memberinya kepada siapa yang terlebih dahulu. Ibu bapa ada, isteri ada, anak ada semua. Jadi siapa yang kita kena bagi kepadanya, itu yang biasanya dibincang di dalam kitab fiqh. Walhasil kita ikutlah tertib yang ditertibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Wa fihi al-ibtida' bin nafaqah 'ala tertib. Jadi faedah dari hadis ini kita kena ikut susunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan al-Imam Abu Zar'ah dia kata satu ilmu yang bagus. Faedah dia kata dia kena mendahulukan dirinya kalau dia tak boleh sabar. Tapi kalau sekiranya dia boleh sabar, dia tahan lagi, dia boleh mujahadah nafsunya, dan maka lebih baik baginya mendahulukan orang lain walaupun dia sebenarnya perlu. Dan perkara itu akhlak para anbiya dan akhlak para siddiqin sahaja. Orang-orang yang sangat-sangat hebat. Orang-orang yang sangat tinggi makamnya, mereka sanggup dan boleh mendahulukan orang lain walaupun mereka lapar. Walaupun mereka perlu. Sebab itu kadang-kadang bahagian sahabat atau orang-orang salih, kalau ada bahagian orang yang baik bagi kepadanya sedekah atau nafkah, dia boleh mendahulukan orang lain. Dia kata tak apa, ini bagi kawan saya tu atau jiran saya tu, aku masih boleh sabar. Walhal dia perlu. Dia kalau ambil duit itu atau makanan itu, dia perlu. Tapi dia memilih keadaan yang lebih tinggi, iaitu mendahulukan orang lain walaupun dia berada di dalam keadaan yang perlu. Dan inilah yang namanya khuluqul ithar. Ini yang bernama akhlak al-ithar. Apa maksud akhlak al-ithar? Iaitu mendahulukan orang lain selalu. Selalu kita mendahulukan orang lain dengan dunia. Kalau ada duit atau makanan atau bayi atau tempat duduk yang lebih mewah, yang lebih duduk, tak apalah. Kamu nak duduk, duduklah. Orang nak dia yang dapatkan sesuatu, tak apalah. Kalau sampai bergaduh, tak apalah. Kita biasa serahkan dan mendahulukan dia. Perkara itu qurbah, iaitu perkara yang mendekatkan kita kepada Allah. Akhlak yang sangat-sangat tinggi. Di Ghazwatul Yarmouk, di waktu perang jihad fisabilillah al-Yarmouk, ada satu orang yang dikata selepas habis perang, aku mencari satu saudara saya di tempat perang dengan membawa air. Saya nak bagi dia minum kalau dia masih hidup. Nanti subhanallah, alhamdulillah terjumpa dengan
saudara saya. Ini dia cerita, dia kata, lepas jumpa saudara saya ni, saya tegakkan kepala dia, dia di antara hidup dan mati. Banyak luka dekat badannya. Dia kata nak air, dia kata nak. Dia dahaga sangat. Sebab apa, khususnya waktu orang dah nak meninggal atau waktu nazak, biasanya dia akan rasa dahaga sangat. Jadi dia kata lepas aku tegakkan kepalanya untuk memberi air ke mulut dia, dia dah tak mampu. Kita nak masuk dalam mulut dia. Sebelum air sampai kepada mulutnya, dia dengar satu bunyi. Orang sebelahnya rasa sakit juga dan dahaga. Dia kata, oh. Orang yang lain, oh. Jadi sahabat ni, sebelum diminum, sebelum air dah sampai kepada mulut dia, dia tutup mulut tiba-tiba. Dia kata, bagi kawan saya tu, aku rasa dia yang lebih perlu daripada aku. Mendahulukan dia. Dahulukanlah dia. Nanti orang jadi kata, ya Allah, okeylah minum dulu. Nanti kata, tak, dahulukan dia. Cepat-cepat. Yani, cepatlah. Dahulukan dia. Mungkin dia boleh hidup kalau dapat minum. Dia sanggup tak minum. Dia di dalam keadaan yang sangat perlu kepada air. Sebab apa? Nak mendahulukan saudaranya. Lepas tu dia lepaskan, dia bagi kepada orang tu. Dia nak bagi dia air, minum. Dia dengar satu bunyi juga, suara yang ketiga. Satu orang yang ketiga dia bunyi. Dia kata, oh. Yang lelaki yang kedua ni, dia buat macam yang pertama. Dia kata, bagi yang ketiga. Dahulukan dia. Nanti dia bagi kepada yang ketiga, tak sempat. Dah meninggal yang ketiga. Lepas yang ketiga meninggal, dia balik kepada yang kedua lah. Dia kata, okay, dia nak bagi tahu, itu dah meninggal dah. Jadi kamu kena minum. Dia tak sempat. Yang kedua pun dah meninggal. Dia balik kepada yang pertama. Yang pertama pun dah meninggal. Ulama sejarah, kalau mereka menceritakan tentang khuluq, akhlak, mendahulukan dan cerita ni, mereka akan cerita dan memuji dengan panjang-panjang kepada tiga-tiga orang ini. Macam mana mereka sanggup mendahulukan. Macam itulah. Yakni apa? Kalau perkara tu tentang dunia, tentang perkara yang duit, makanan macam tu, baguslah kita mendahulukan orang lain. Bagilah. Dahulukan orang. Jangan risau. Tapi kalau perkara tu agama, jangan mendahulukan siapa-siapa. Macam nak salah saf pertama dalam salah. Jangan mendahulukan siapa-siapa. Ambil tempat kamu di saf yang pertama. Kamu pegang buku di saf pertama, dapat pahala. Atau kalau kamu dapat apa-apa, yakni perkara-perkara tentang agama, kamu jangan dahulukan orang lain. Contohnya, nak bagi sedekah. Kamu tahu ada satu orang miskin. Ada satu orang perlu. Satu orang memang dalam keadaan yang perlu kepada infak. Jangan kamu kata, aku boleh tolong dia tapi tak apalah. Aku bagi beluanlah kepada orang tu, bagi dia tolonglah. Bagi dia boleh. La. Jangan. Ini bukan mendahulukan yang bagus. Kalau tentang perkara yang sedekah, kebaikan, ibadah, perkara yang mendekatkan kita kepada Allah, kita harus dan diajar oleh Allah dan Rasulullah berlumba-lumba. Bukan mendahulukan, bukan serahkan, bukan bagi orang lain. Kita kena berlumba-lumba. Kita kena, kalau ada orang perlu, kita kena berlumba-lumba. Janganlah ada orang mendahulukan saya. Dia yang bagi sedekah. Saya yang kena bagi sedekah kepada dia sebelum orang lain. Saya yang kena bantu dia sebelum orang lain. Risau kalau ke orang lain yang ambil peluang ini. Jadi, dia cari siapa orang yang perlu, siapa orang yang... Dia yang berlumba-lumba dengan orang lain untuk menambahkan pahala dan ibadah dan amalan salihnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Juga ulama kata al-afdalu fi sadaqatin nafl, yang lebih utama kalau kita nak memberi sedekah, nafkah, bantuan, yakni sedekah yang sunnah. Kalau kita nak bagi sedekah kepada orang lain, sunnah kita jangan meletakkannya di satu arah saja. Tak, kita kena bagilah kepada ibu bapa, kepada adik-beradik, juga kepada sepupu dan keluarga kita. Kita bagi kepada anak yatim, kita bagi kepada budak tahfiz, kita bagi kepada orang yang orang yang wakafkan hidupnya untuk agama.
Kita bagilah kepada miskin, kepada orang yang banyak hutang tak mampu bayar. Jadi sunnah, ini sunnah. Sunnah kalau kita nak bagi nafkah, jangan kita bagi nafkah kita kepada satu sahaja. Kita kena macam hari ni kita sedekah kepada orang miskin. Esok kita sedekah kepada orang yatim. Lepas tu kita sedekah kepada orang lain. Yakni supaya kita alhamdulillah di dunia ini dapat membantu banyak manusia. Dan berbagai jenis orang yang dhaif, yang miskin, kita dapat bantu mereka walaupun sedikit. Itu sunnah. Hadis ini daripada Jabir bin Abdullah dan sahih. Hadis yang terakhir iaitu yang ke-47. Hadis yang ke-47 daripada Hakim bin Hizam radhiyallahu taala an. Hakim bin Hizam sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau antara sahabat yang umur mereka panjang. Hakim bin Hizam. Umurnya 120 tahun. 120 tahun. 60 tahun dalam keadaan jahiliyah kafir. Dan 60 tahun dalam keadaan Islam. Separuh umur dia musyrik kafir, separuh umur dia Islam. Iaitu siapa? Hakim bin Hizam radhiyallahu ta'ala anhu. Hakim bin Hizam ditanya Rasulullah. Dia kata, ayyu sadaqati afdal? Apakah sedekah yang lebih utama? Ditanya Rasulullah. Apakah sedekah yang lebih utama? Rasulullah SAW menjawab kepadanya, ibda' biman ta'ul. Mulakanlah dengan orang yang tanggungjawab kamu. Mulalah dengan orang yang tanggungjawab kamu. Seperti isteri kamu, diri kamu, anak kamu, anak kamu yang kecil atau yang besar tapi ada masalah mental atau kesihatan atau gila, juga mulalah dengan ibu kamu, ayah kamu, atuk kamu dan ke atas. Maknanya dia mulalah dengan orang yang kehidupan mereka dan nafkah mereka tanggungjawab kamu. Sebab itu antara yang antara salah kalau ada seseorang yang memberi bantuan kepada atau sedekah kepada orang jauh. Tapi adik dia sendiri atau kakak dia sendiri atau abang dia sendiri susah. Ini antara yang tak ikut hadis, tak ikut ajaran Rasulullah. Dia bantu orang yang jauh, orang luar. Tak ada apa-apa berkaitan. Tapi ada orang dari keluarga dia sendiri perlu kepada bantuan tu. Sangat miskin atau sangat dhaif. Maka ini tidak mengikuti aturan dan ajaran yang diajar oleh Rasulullah. Sebab itu Rasulullah SAW dia kata, mulakanlah dengan orang yang mereka tanggungjawab kamu. Yakni tanggungjawab kamu dengan secara wajib atau tanggungjawab kamu dengan secara sunnah. Jadi adik-beradik kita, sepupu, keluarga, kerabat kita ini semua tanggungjawab kita kalau Allah bagi banyak rezeki kepada kita, tapi dengan secara sunnah. Al-Imam As-Samhudi, ajib. Al-Imam As-Samhudi rahimahullah ta'ala, beliau mensyarahkan hadis ini dengan maksud yang lain sikit. Dia kata, al-muhaqqiqun, yakni ulama yang hebat, mereka menggunakan hadis ini bukan tentang perkara dunia sahaja, tentang duit, makan, macam tu je. Bahkan hatta tentang perkara ukhrawiyah, perkara akhirat. Perkara yang di akhirat. Seperti apa? Dia kata, seperti seorang alim, seorang ustaz, seorang pendakwah, haruslah dia mengajar isteri dan anaknya terlebih dahulu. Seperti mana kita kalau ada duit, kita nak bagi nafkah atau zakat, atau bukan zakat, nafkah atau sedekah, kita harus mulakan dengan isteri, anak, adik-beradik, keluarga. Macam tu juga ajaran ilmu.
Kalau kita ada ilmu, sebelum kita mengajar orang yang luar, kita kena ajarlah isteri, anak, ajar keluarga, ajar orang-orang yang dekat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersabda, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi Allah sebut diri kita, lepas tu kemudian terus sebut keluarga kita. Jadi kita kena ajar diri kita, kita belajar ilmu, belajar agama untuk diri kita, kemudian kita ajar keluarga kita. Juga ba'du sufiyah, sebahagian daripada ulama sufiyah, mereka kata kalau kita belajar ilmu, menuntut ilmu, hendaklah niat kita mempelajari ilmu untuk membetulkan diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum apa-apa. Barulah kita niat yang pertama, yakni kita kalau menuntut ilmu atau belajar ilmu, kita kena sebut beberapa niat. Niat yang paling utama, yang pertama sekali, iaitu kita belajar ilmu ni untuk diri kita. Kita belajar ilmu hadis, ilmu sirah, ilmu tauhid, ilmu Quran, apa-apa. Kita belajar ni, niat kita yang pertama untuk nak betulkan diri. Nak betulkan diriku sendiri. Ilmu ni untuk diri saya. Kelas ini untuk diri saya. Belajaran ilmu ni sebab saya nak betulkan diri saya. Ini niat yang pertama yang harus kita niatkan. Yang kedua terus, barulah al-muslimin. Barulah niat kita untuk nak sebarkan ilmu kepada orang Islam. Tapi niat kita yang pertama, kita nak teguhkan diri kita sendiri. Nak betulkan diri kita sendiri. Sebab itu Al-Imam Al-Haddad, rahimahullah ta'ala, beliau di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, dia selalu menyebutkan wa'alaika, wa'alaika, wa'alaika. Maksudnya, dan hendaklah engkau, hendaklah engkau, hendaklah engkau. Lepas ditanya, kenapa tulis kita wa'alaika banyak? Dia kata, sebenarnya setiap kali aku menulis dalam kitab saya tu wa'alaika, hendaklah engkau, aku memaksudkan diriku sendiri. Subhanallah. Dia tulis kitab umat Islam sehingga sekarang mendapatkan manfaat daripada kitab tersebut. Bahkan saya sendiri mendengar ramai orang di dalam penjara di British, di London, di Amerika masuk Islam oleh keberkatan kitab Risalatul Mu'awanah ni. Kitab Imam Al-Haddad. Tapi Imam Al-Haddad dia kata, setiap kali saya kata hendaklah engkau, maksud saya diri saya terlebih dahulu, barulah orang lain. Subhanallah. Sebab itu kitabnya ada cahaya, kitabnya ada berkat, kitabnya ada rahsia. Jadi kita pun kalau nak nasihat orang atau kalau kita nak dapatkan ilmu, belajar ilmu, menuntut ilmu, kita kena niatkan, kita kena sebut dan hadirkan di dalam hati kita niat yang pertama itu, iaitu nak kuburkan diri kita sendiri, nak betulkan diri kita sendiri sebelum orang lain. Sebelum kita sibuk, sebelum kita fikir tentang kekurangan dan aib orang lain, kita fikir terlebih dahulu tentang aib dan kekurangan diri kita sendiri. Fala yaqsid naf'a ghairihi illa taba'a. Dia tidak memaksudkan dengan belajaran ilmunya untuk memberi manfaat kepada orang lain sahaja, kecuali dengan mengikut. Yakni memberi manfaat kepada orang lain mengikuti niat memberi manfaat kepada diriku sendiri. Yani terlebih dahulu memberi manfaat kepada diriku sendiri, barulah saya memberi manfaat kepada orang lain. Inilah niat kita ketika menuntut ilmu atau mempelajari ilmu. Hadis tersebut hadis sahih diriwayat oleh Imam Suyuti dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Moga-moga insya-Allah kita semua mendapatkan manfaat dunia wal akhirah, dapatkan semoga Allah Subhanahu taala membetulkan niat kita, amalan kita, kata-kata kita dan perbuatan kita zahir dan batin insya-Allah. Moga-moga insya-Allah Allah Subhanahu taala betulkan dan mencahayakan keadaan kita dunia dan akhirat, dan insya-Allah amalan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu taala. Doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu taala. Yang paling kita takut jika kita banyak amalan, banyak ibadah di dunia ni, tapi na'udzubillah nanti di akhirat semuanya hilang. Semua sebab apa? Sebab niat kita kadang-kadang. Kadang-kadang sebab niat kita. Jadi kita belajar ilmu ni, kita hafal hadis, kita dengar ilmu, kita sebarkan ilmu
kita betulkan niat. Perkara niat balin utama itu yang disebut dalam kitab, kita kena ilmu ni untuk diri kita sendiri terlebih dahulu. Ilmu ini untuk diri sendiri terlebih dahulu. Barulah kita fikir tentang orang lain. Tapi untuk pengetahuan, supaya jangan ada bagian orang faham salah. Untuk pengetahuan kalian, ini bukan maknanya kita tak boleh sebarkan ilmu, tak boleh nasihat kepada orang lain, tak boleh sebarkan perkara yang manfaat, kecuali kalau diri kita dah sempurna, dah betul, dah okey. Tidak, bukan begitu. Yang dimaksudkan oleh kata-kata ulama ini, kita kena teruskanlah dakwah, kena teruskanlah kelas, teruskanlah ajar orang, teruskanlah sebarkan perkara manfaat, teruskanlah nasihatlah siapa-siapa yang buat salah di depan mata kita. Tapi dalam masa yang sama, waktu kita belajar ilmu, waktu kita baca kitab, waktu kita menuntut ilmu di depan guru atau melalui media sosial ini, apa niat kita waktu tu? Waktu tu niat kita sepatutnya diri kita terlebih dahulu. Siapa-siapa yang niatnya begitu, dia akan tegur dirinya sebelum orang lain. Apa-apa yang dia dengar, satu teguran, satu ilmu baru, satu faedah baru, dia bukan akan fikir, bagus, aku nak sebarkan kepada orang tu. Oh, bagus, ilmu ni bagus, saya nak bagi tahu orang tu. Tak, bukan begitu. Kita dengar ilmu baru, faedah baru, satu teguran yang baru daripada guru, kita terus letakkan perkara tu semua atas kepala kita. Allah, teguran tu semua untuk saya. Faedah ni memang sesuai untuk saya. Saya yang kena buat. Saya kena amalkan faedah ni. Saya kena amalkan hadis ini. Saya kena amalkan ilmu ini. Yang ni kita kena apa? Kita kena minta dan tegur diri kita. Bukan kita ambil ilmu ni untuk menyebarkannya sahaja kepada orang lain. Sebab itu, ada seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala, ulama besar. Dia suka sangat. Dia sangat suka muridnya. Satu murid yang sangat-sangat mulia. Sangat hebat dan dia lagi tinggi daripada murid-murid yang lain. Lepas ditanya, murid itu lepas ditanya oleh murid-murid yang lain, kenapa kamu lagi banyak dapat faedah daripada guru kita? Kita nampak, kita semua hadir sama di kelas, kita semua di masa yang sama, kita macam sama-sama lah kita belajar. Tapi kita nampak kamu, ilmu kamu lagi mendalam, ilmu kamu lagi banyak. Subhanallah. Apa rahasianya tu? Apa rahasia kamu tu yang membuat kamu lagi banyak mendapatkan ilmu daripada guru kita? Dia menjawab satu jawapan yang sangat-sangat tepat. Saya mohon kamu semua dengar baik-baik jawapannya. Dia kata, setiap kali guru aku bangun, berdiri, memberi ucapan, khutbah, teguran, nasihat, saya tutup mata saya dan saya anggap sekarang syekh aku, guru aku, tegur saya sendiri saja. Saya langsung tak ada siapa-siapa orang lain di otak saya waktu guru bercakap. Waktu guru bercakap, memberi nasihat, memberi ilmu, saya anggap sekarang teguran tu semua untuk saya. Jadi sebab itu saya cepat tukar diri saya kepada lebih baik, lebih afdal, dan saya lagi mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa-siapa yang sifatnya begitu, dia akan dapat rasa perkara ini. Dia akan rasa dirinya semakin dekat kepada Allah, dan subhanallah, ada banyak bantuan dan rahasia dari Allah yang membuat kehidupannya banyak berkat dan senang sangat untuk mengupahkan uh, amalan-amalannya atau perkara-perkara yang tidak baik yang ada di dirinya. Moga-moga insya-Allah kita menjadi antara para aulia, antara para salihin, antara orang yang istiqamah, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat utama menimba ilmu adalah untuk diri sendiri, kemudian barulah kemudian barulah diniatkan untuk berkongsi dengan orang lain. Betul. La ilaha illallah. Muhasabah diri, perbaiki diri sendiri terlebih dahulu. Naam, masya-Allah. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Insya-Allah kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.